Di kolam renang awam tempatan, pengurus McGrady sedang memasang papan tanda untuk memberitahu orang ramai bahawa kolam itu akan ditutup untuk hujung minggu cuti. Di antara semua perenang, Bree sedang berseronok, tetapi dia berehat apabila tiba masanya untuk dia memeriksa tahap glukosa darahnya. Sebelum melompat semula ke dalam air, dia tertanya-tanya sama ada dia harus menanggalkan cincin berliannya. Sementara itu di kawasan yang hilang dan ditemui, Janito Clara cuba mencuri wang dari dompet yang terlupa tetapi McGrady menangkapnya. Kini dia menyesal kerana bercakap baik tentangnya kepada pegawai parolnya dan memutuskan untuk memecatnya, tetapi dia masih perlu menamatkan shift hari ini. Di tempat letak kereta, kakak Bree, Jonah sedang duduk di dalam keretanya, tertanya-tanya sama ada dia perlu masuk atau tidak. Selepas banyak berfikir, dia memutuskan untuk meletakkan telefonnya di dalam kotak sarung tangan dan menyertai kakaknya. Jonah pernah berada dalam pemulihan dan adik-beradik itu tidak banyak melepak sejak kebelakangan ini, jadi Bree gembira mereka dapat berenang bersama lagi. Pada mulanya Jonah berada dalam mood yang tidak baik kerana keadaan rumahnya yang buruk dan kanak-kanak berlari mengelilingi kolam mengganggu orang dewasa, tetapi Bree meyakinkannya untuk melepaskan dan berseronok. Selebihnya petang itu berjalan lancar untuk adik-beradik perempuan yang dapat menikmati masa mereka di kolam renang sehingga McGrady memberitahu mereka sudah tiba masanya untuk pergi. Apabila Jonah menunjukkan kolam itu sepatutnya dibuka sehingga 7, McGrady menjelaskan bahawa mereka akan tutup lebih awal untuk hujung minggu cuti dan mengingatkannya untuk belajar membaca. Adik-beradik itu keluar dari kolam dan semasa mereka mengeringkan badan, Bree teringat dia mahu menunjukkan cincinnya kepada Jonah, tetapi dia tidak menemuinya di dalam bednya. Semua orang telah pun pergi dan McGrady memberitahu adik-beradik perempuan itu untuk bergegas, tetapi mereka tidak mengendahkannya. Jonah memeriksa kolam dan mendapati cincin itu tersangkut di grill logam, jadi Bree menyelam untuk mendapatkannya. Dia menarik sekuat yang dia boleh tetapi dia tidak boleh mengeluarkannya, jadi Jonah turut melompat masuk untuk membantunya. Pada ketika itu McGrady melihat kawasan kolam untuk kali terakhir dan tidak melihat sesiapa di sekelilingnya, jadi dia mula menutup. Gadis-gadis itu masih bergelut dengan cincin itu dan rambut Jonah tersangkut dalam proses itu, menyebabkan adik-beradik itu menumpukan perhatian untuk menguraikannya dan tidak menyedari pelumbung gentian kaca perlahan-lahan menutupi kolam. Pada masa mereka berenang sudah terlambat, jadi sekarang mereka terperangkap. Panik, adik-beradik itu menjerit meminta tolong ketika mereka memukul penutup kolam, tetapi malangnya McGrady sudah pergi. Selepas bertengkar tentang apa yang perlu dilakukan, Jonah mula berasa agak loya dan panik apabila dia mencapai kesimpulan bahawa McGrady sengaja meninggalkan mereka di sini. Bree menenangkannya dan mereka berenang ke tengah kolam untuk cuba menolak penutup, tetapi ia diperbuat daripada gentian kaca pepejal dan tidak akan berganjak. Idea seterusnya Bree adalah untuk memeriksa semua pengedap dan tepi untuk mencari sebarang titik lemah, tetapi tidak ada apa-apa kecuali sepasang batang renang. Akhirnya mereka menyedari penutup itu mempunyai lubang pemeluapan, tetapi ia tidak akan berganjak sama ada, jadi Bree pergi untuk mengeluarkan penutup plastik dari lubang di dinding kolam. Dengan memecahkannya kepada separuh, dia mencipta alat yang boleh dimuatkan melalui lubang untuk cuba melihatnya. Semasa Bree bekerja, Jonah terus merungut dan pertengkaran berlaku. Jonah tidak tahan bahawa Bree telah berpindah ketika dia dalam pemulihan, dan kini Bree berpendapat Jonah melemparkan cincin itu ke dalam kolam kerana cemburu. Bree yang marah menyelam masuk dan akhirnya mengeluarkan cincin itu dari panggangan sementara Jonah mengambil alih penggergajian hanya untuk memotong tangannya secara tidak sengaja. Bree kembali dan menunjukkan bahawa grill mungkin cukup berat untuk memecahkan gentian kaca, tetapi dia tidak cukup kuat untuk menanggalkannya. Jonah enggan membantu, tetapi sebelum pertengkaran lain bermula, mereka mendengar bunyi bising. Ternyata telefon Bree berdering dengan panggilan daripada tunangnya David, yang meninggalkan mesej mengatakan dia akan menghadiri majlis makan malam syarikat jadi dia akan pulang lewat. Ini bermakna adik-beradik perempuan tidak boleh bergantung kepadanya untuk menyedari bahawa mereka telah tiada dalam masa terdekat. Terdesak, Bree menyelam lagi dan cuba menanggalkan panggangan, tetapi ia tidak berjaya. Jam berlalu dan apabila malam menjelang di luar, lampu di dalam bangunan itu terpadam. Bree dapat mendengar telefonnya berdering dengan panggilan David dan Jonah terus merungut, kali ini tentang bagaimana dia tidak menyukai David. Tiba-tiba Jonah perasan Bree tidak sihat dan bertanya apa masalahnya, menyebabkan Bree mengaku dia disahkan menghidap diabetes semasa Jonah dalam pemulihan.
Dia perlu mengambil pukulannya tidak lama lagi atau dia mungkin mengalami koma diabetes. Sementara itu Clara kembali ke bangunan, tetapi dia tidak bekerja keras untuk menyelesaikan tugasnya. Berbalik kepada adik-adik, mereka kini bergilir-gilir menggergaji lubang tersebut. Jonah melihat kesan melecur di lengan Bree dan ingin tahu apa yang sebenarnya berlaku pada hari bapa mereka meninggal dunia kerana dia tidak ingat apa-apa. Bree cuba mengelak soalan itu, tetapi akhirnya memanggil ayah mereka raksasa dan menerangkan apa yang berlaku. Malam itu ayah mereka pulang dalam keadaan mabuk dan menyalakan rokok sebelum pengsan. Rokok itu jatuh di atas bantalnya dan menyalakan api, tetapi dia tidak pernah menjerit kerana dia sangat mabuk sehingga dia tidak tahu dia terbakar. Bree telah cuba membangunkannya, hanya untuk menyebabkan lengannya melecur. Pada ketika itu Clara memasuki bilik kolam dan mendengar telefon Bree berdering. Apabila dia menghampiri untuk mencurinya, dia mendengar gadis-gadis itu menjerit meminta tolong dan bertanya kepadanya beberapa soalan untuk meluangkan masa untuk mengosongkan dompet Bree. Bagaimanapun, dia berhenti sendiri apabila dia perasan kamera keselamatan dihidupkan. Clara pergi ke bilik kawalan untuk mematikan kamera dan membawa lampu kembali, kemudian dia kembali ke kolam renang dan meminta kata laluan telefonnya kepada Bree, mendakwa dia hanya mahu membantu. Bree memberikan nombor itu kepadanya tetapi bukannya menghubungi polis. Clara mula memainkan mesej David. Jonah mula menjerit menghinanya, jadi Clara melepaskan usikan itu dan menerangkan keadaannya. Selepas berada di penjara, dia menghadapi masalah mencari kerja dan dia sangat memerlukan wang, jadi dia akan menyelamatkan adik-beradik itu jika Bree memberikan PIN-nya. Adik-beradik enggan bermain permainannya, jadi Clara menutup lampu dan pemanas, mengancam untuk membiarkan mereka membeku sepanjang malam. Berasa terdesak, Bree memberitahu PIN dan Clara pergi bersama dompetnya. Dia tidak menghidupkan semula pemanas, jadi adik-beradik cuba berhimpit untuk mendapatkan kehangatan. Beberapa jam berlalu dan badan Bree sakit teruk kerana kesejukan. Jonah memutuskan dia perlu cuba menanggalkan panggangan dan menyelam, tetapi dia terlalu takut dan tidak mendekatinya. Apabila dia muncul semula, dia mendapati Bree telah tertidur, jadi dia bergegas untuk membangunkannya. Kemudian Jonah mengakui dia tidak boleh mencuba dan menyalahkan dirinya sendiri atas situasi itu kerana dia menyebut dirinya tidak berguna, tetapi Bree meyakinkannya bahawa dia baik-baik saja. Selepas itu, Jonah kembali menggergaji lubang dengan serpihan itu, mendakwa ia adalah satu-satunya perkara yang membuatkan dia tetap hangat. Bree menegaskan mereka harus bercakap tentang isu mereka, jadi Jonah mengaku dia pernah melihat raksasa di mana-mana dan itulah sebabnya dia cuba memadam sendiri. Sehingga hari ini dia masih berasa seperti ada raksasa yang memakannya, yang mewakili penderaan yang dilakukan ayahnya kepadanya. Jonah berkata suara ayah mereka tidak pernah hilang dari fikirannya. Tiba-tiba adik-beradik itu dikejutkan dengan sesuatu yang muncul di lubang itu, tetapi ia hanyalah Clara. Dia marah kerana Bree hanya mempunyai $80 dalam akaun banknya dan mula mengomel, mengatakan gadis-gadis itu tidak istimewa kerana menghadapi masalah dan dunia tidak berhutang dengan mereka. Kemudian dia mengakui dia mungkin meninggalkan mereka di sana untuk mati dan pergi ke bilik kawalan. Memilih untuk mengambil langkah terdesak, Jonah menajamkan serpihan plastik ke dinding kolam sebelum berpura-pura dia mengalami kerosakan. Dia menangis ketika dia meminta maaf kepada Clara dan mendakwa mempunyai sesuatu yang penting untuk dikongsi, bercakap dengan sangat rendah untuk membuat Clara lebih dekat. Sebaik sahaja dia meletakkan telinganya pada lubang itu, Jonah menikamnya dengan serpihan itu. Clara menjerit kesakitan dan bergegas ke bilik air untuk memeriksa lukanya. Marah, dia memutuskan untuk membalas dendam dengan kembali ke bilik kawalan dan menghidupkan sistem pembersihan kolam otomatik, yang menyebabkan gadis-gadis itu mula sesak nafas dalam klorin. Semasa cuba untuk terus bertahan, adik-beradik itu cuba menghalang jet dengan tangan dan seluar renang yang mereka temui sebelum ini, tetapi jet itu terlalu kuat dan menolaknya ke belakang. Tiba-tiba Bree tidak sedarkan diri dan mula tenggelam, jadi Jonah terpaksa menolaknya dan menahannya sehingga dia tersedar. Ia semakin sukar untuk bernafas dan gadis-gadis itu memberitahu Clara bahawa dia membunuh mereka, yang akhirnya membuatkan Clara menyedari ini lebih daripada gurauan semata-mata dan mematikan sistem pembersihan. Selepas itu Clara meminta cincin Bree sebagai pertukaran untuk kebebasan mereka. Mengabaikan bantahan Jonah, Bree memberikan cincin itu kepada Clara, tetapi Clara tidak melepaskannya lagi. Dia berkata dia akan berbuat demikian apabila dia sudah bersedia dan mematikan lampu semula.
Seketika kemudian, penutup kolam akhirnya bergerak dan Bree dapat mendengar siren di luar. David menyerbu ke dalam untuk menyelamatkannya tetapi dia tidak dapat melihat Jonah, jadi dia fikir dia mesti lemas. Bree menangis kerana dia terlalu lemah untuk menyelamatkannya, hanya untuk tiba-tiba tersedar dan menyedari itu semua mimpi. Kemudian dia memeriksa kakaknya dan mendapati Jonah sedang mempertimbangkan untuk menggunakan serpihan plastik untuk memadam sendiri. Nasib baik Bree berjaya membicarakannya, berjanji bahawa dia akan sentiasa ada untuknya. Gadis-gadis itu meminta maaf antara satu sama lain dan berkongsi pelukan. Sementara itu Clara cuba menekan deringan manakala telefon Bree terus meletup dengan mesej David. Yang terakhirnya mengatakan dia akan menghubungi 911, jadi Clara kembali ke kolam untuk menamatkan perjanjian ini. Adik-beradik berpura-pura bahawa Clara betul dan ini berlaku atas sebab meminta maaf kerana memanggilnya raksasa. Clara menangis dan pergi ke bilik kawalan untuk menumbuk kod, namun ia tidak berfungsi. Selepas ketakutan, dia memberitahu adik-beradik berita buruk itu tetapi enggan menghubungi polis kerana dia takut untuk kembali ke penjara, menjelaskan bahawa ia hampir membunuhnya buat kali pertama. Berputus asa, Clara meninggalkan barang-barang Bree di bangku dan pergi. Jam terus berlalu dan Jonah terus berenang untuk memastikan badannya aktif dan hangat. Bagaimanapun Bree semakin lemah dan apabila Jonah datang untuk memeriksanya, Bree berasa sangat pening sehingga dia membuat pengakuan. Dia sentiasa tahu apa yang ayah mereka lakukan terhadap Jonah dan berasa jijik dengannya, jadi dia mahu melakukan sesuatu. Malam kebakaran ayah mereka sebenarnya telah terjaga dan cuba bergerak, tetapi Bree menahannya supaya dia akan terbakar sehingga mati dan gadis-gadis itu akhirnya akan bebas dari caranya yang mengerikan. Tersentuh dengan isyarat itu, Jonah memutuskan dia mesti berusaha lebih gigih untuk adiknya, jadi dia membiarkannya berehat di pelampung dan menyelam untuk bekerja di panggangan semula. Dia perlu muncul semula untuk bernafas, tetapi selepas beberapa percubaan yang gagal, Jonah mendapat idea. Dia mengambil truk renang dari tadi dan membungkusnya di sekeliling palang grill yang membolehkannya menarik dengan betul dan tanpa mencederakan tangannya. Panggangan perlahan-lahan mula berganjak dan selepas banyak menarik, Jonah akhirnya menanggalkannya dan dengan penuh kemenangan membawanya ke permukaan, hanya untuk mendapati Bree tidak sedarkan diri. Jonah bergegas untuk memberikan adiknya mulut ke mulut dan bersyukur berjaya membangunkannya. Selepas itu Jonah menggunakan grill untuk memukul penutup gentian kaca pada kawasan lubang dan tidak lama kemudian ia mula retak sehingga akhirnya pecah. Ruang yang terhasil tidaklah terlalu besar, jadi Jonah terluka apabila dia memasukkan lengannya untuk memecahkan kepingan dan mencipta lubang yang lebih besar. Seterusnya Jonah terpaksa mengheret Bree keluar kerana dia tidak sedarkan diri lagi, dan sebaik sahaja mereka akhirnya keluar dari kolam, dia bergegas ke beg Bree untuk mendapatkan ubatnya. Dia menyuntiknya ke kaki Bree dan selepas beberapa saat yang menakutkan tiada apa-apa berlaku, Bree bangun untuk selamanya. Pada masa itu Clara kembali dan mengacukan pistol ke arah mereka kerana dia takut adik-beradik akan memberitahu polis tentang dia. Jonah berkongsi beberapa kata-kata yang menyentuh hati tentang Bree sebagai satu-satunya perkara yang dia ada di dunia ini, dan ini sudah cukup untuk membuat Clara menurunkan pistol dan menyerahkan cincin itu kepada mereka. Kemudian Jonah menggunakan telefon Bree untuk menghubungi polis dan memberitahu Clara untuk pergi sebelum mereka tiba. Beberapa saat kemudian, Bree bangun di atas pengusung. Selepas paramedik memeriksanya, Jonah menunjukkan kepadanya bahawa dia telah mendapatkan semula cincin itu, mengatakan mereka akhirnya membunuh raksasa itu.